siri pertama pada hari ini. Baik tuan-tuan, nanti juga kita akan cuba dapatkan akronim macam yang saya sebut sebelum-sebelum ini. Jadi tuan-tuan hadir dalam sesi kita ni lebih pada akronim. Apa benda akronim ni tuan-tuan? Akronim macam saya sebut sebelum ini, kita cuba mendalami untuk mudah ingat short form bagi setiap perkara-perkara besar yang akan kita sampaikan. Macam saya sebut dulu, kita tahu JKR tu apa? J tu Jabatan Kerja Raya. Jadi macam tu. J tu kita tahulah apa benda-benda. PDRM tu apa? Kita tahu apa benda-benda. Al-Mulk ni pun kita cuba huraikan cara tadabbur kita dengan Al-Mulk tu nanti. Itu dalam Arab. Al-Mulk tu ada A-L-M-U-L-K. Jadi kita akan tahu juga Al-Mulk tu kita cuba dapat pada akronim yang ni ya. Al-Mulk. Jadi tuan-tuan kita cuba buat A tu apa kita nak cerita. L tu apa benda dia. M tu apa. Untuk kita garapkan yang mana boleh kita dapatkan daripada surah Al-Mulk ni pada perkataan akronim Al-Mulk itu. Pada A tu apa, L tu apa, M tu apa, U tu apa, L tu apa, K tu apa. Ya. Surah Al-Mulk. Baik. Ya. Baik. Macam mana? Nombor surah 67 kan? Bukan. Nombor surah dia 67. Dia turutan mana yang turun dulu, mana turun dulu. Baik. Kita boleh masuk ya, surah Al-Mulk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita baca surah Al-Mulk ini tuan-tuan, daripada tuan-tuan baca tadi, mudah-mudahan kita amalkan dia terutamanya setiap hari. Tambahan lagi, yang kerajaan kita buat, negeri Perak ini buat, biasanya kita peringatkan sebelum kita tidur. Jadi tuan-tuan bukan saja-saja tuan-tuan, bila dia buat suruh macam itu, untuk memandu kita, untuk menggalakkan kita ini jadi pengamalan harian membaca surah Al-Mulk ini. Surah Al-Mulk ini. Kita baca tadi dalam 5 minit macam tu. Baca dalam keadaan sederhana macam tu. Kita boleh baca. Kalau yang baca dia laju, lagilah. Tapi laju pun kena meraihkan hukum tajwid dan juga benda-benda lain sebagainya. Jangan tak baca saja tapi kita tak tahu apa benda yang kita baca. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, surah ini surah Makkiyah. Surah status ini adalah surah Makkiyah. Jadi surah ini diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ketika fatrah fasa pada Makkah ini, Makkiyah ini, pastinya dakwah Nabi SAW tidak mudah. Ya, kesusahan, walaupun berdakwah sampai 12 tahun, sehingga kan baginda Nabi ada cubaan bunuh kepada baginda Nabi SAW yang dicadangkan untuk membunuh Nabi. Nabi dah merasa pemulauan, Nabi dah rasa bentuk siksaan kepada sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita membaca surah Al-Mulk ini untuk apa lagi antaranya tuan-tuan? Daripada gambaran umumnya, kita nak mentangkan kepada kita ini, Allah nak bawa cerita berkenaan dengan surah Al-Mulk yang kita terjemah dalam kitab-kitab kita apa? Al-Mulk bermakna kerajaan. Al-Mulk bermakna pemerintahan. Jadi, apa sahaja musuh-musuh Islam ini nak buat, nak mengganggu-gugat baginda Nabi SAW, ajaran yang dibawanya, mereka tu kena sedar ada lagi kuasa besar lagi yang berkuasa menafikan kehebatan yang ada pada mereka. Jadi tuan-tuan, ini kita ambil iktibar, ambil pengajaran daripada surah Al-Mulk ini, yang diambil nama dia tu pun telah menzahirkan, menonjolkan kehebatan, kebesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir bisa saja buat apa sahaja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggagalkan cubaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mutlaknya kehebatan kekuasaan itu serah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk secara umum mukadimah berkenaan dengan surah ini. Baik, cuba kita pergi kepada akronim yang pertama, iaitu huruf apa tuan-tuan?
Baik. Jadi macam tu tuan-tuan ya. Tak adalah saya tu, saya ada. Tuan-tuan pun beri subangsaran. Bila saya tanya, ada yang jawab apa semua. Jadi kita pergi kepada A yang pertama tu. Ini saya boleh padam kot ya. Ada salin ke? Ada yang boleh saya padam kot ya. Oh. Penuh sangat ya. Tinggal ya. Oh, kuning putih. Rapi awak dah sepadam, tak apa. Oh, kalau nak panjang lagi boleh guna kiri kanan ya. Okey, baik. Oh, yang ni kalau dia boleh nampak sini pun boleh kan? Dia boleh zoomkan sekali. Baik. Al-Mulk tadi saya kata Al-Mulk, kita pergi kepada yang pertama, A yang pertama. A ni pun pecahannya ada. Ya, kita pergi kepada A yang pertama. A yang pertama ni tuan-tuan, tu saya kata A yang pertama ni kita nak kenal kepada Al-Mulk ni, saya kata apa tau? Okey, tuan-tuan, ada apa pada nama? A yang pertama ada apa pada nama? Ada apa pada nama? Ini saya cuba nak bawa kelainan sikit untuk kita mendalami pada satu-satu surah. Untuk saya sebutkan pada Al-Mulk itu ada apa pada nama. Jadi tuan-tuan, ada apa pada nama ni, kita nak sebut, tuan-tuan boleh tak jangkakan apa yang saya nak sebut pada A yang pertama. Ada apa pada nama. Iaitu saya nak bawa tuan-tuan, apakah yang ada di sebalik nama surah Al-Mulk. Lepas tu apakah nama lain berkenaan yang relate dengan surah Al-Mulk yang disebutkan. Ada juga yang dipetik daripada sabdaan Nabi SAW. Baik. Ada yang disebut surah ini nama dia Al-Mulk. Itu ada tertera. Ada juga yang disebut surah ini sebagai surah Tabaraka. Pernah dengar tuan Surah Tabaraka. Baik. Surah Tabaraka. Surah Tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk. Dah. Kemudian surah Tabaraka. Ada yang juga bagi nama ini sebagai surah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Surah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Penegak. Tabaraka ni maha berkat. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Pelindung, penegak. Pelindung lah kita kata. Pelindung, boleh lah. Pelihara, surah pemelihara. Pakai ni. Al-Waqiyah, penjaga, pemelihara. Pemelihara, macam itulah, penjaga. Baik, Al-Waqiyah. Tabaraka, maha suci, berkat, penuh keberkatan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada juga yang digelar sebagai Al-Munjiyah, penyelamat. Al-Munjiyah. 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 Munjiyah, penyelamat. Tabaraka, Al-Waqiyah, Al-Munjiyah. Dan kita juga sebut sebagai surah Al-Mulk. Ya, pemerintahan ataupun kerajaan. Al-Mulk. Al-Mulk, pemerintahan ataupun kerajaan. Boleh. Al-Mulk ni maksudnya apa? Tasarruf fi syai'. Tasarruf fi syai'. Jadi tulislah bahasa Arab, tasarruf fi syai' ni pengurusan pada suatu, pentadbiran pada suatu. Tasarruf fi syai'. Tasarruf fi syai'. Baik. Ya. Allah Subhanahu. Okey, dia nama ni biasanya bersifat tauqifi. Jadi Allah turunkan berdasarkan apa-apa pun sekian.
Jadi yang tambahan-tambahan tu ada datang dengan hadis Nabi SAW. Dan contohnya ada nama tu lahir daripada apa yang terkandung daripada kandungan surah tu. Nama tambahan yang lain. Macam saya sebut tadi. Al-Mani'ah, Al-Munjiyah, apa semua itulah. Nanti ada yang datang macam surah ayat tambahan tu berdasarkan ada hadis Nabi SAW. Nanti kita sebutkan. Jadi surah Al-Mulk ni dinamakan, kebiasaan nama-nama itu diberi berdasarkan ada kalimat yang terkandung di dalam surah tersebut. Contohnya Al-Mulk diambil daripada ayat yang terkandung dalam surah Al-Mulk ini. Di mana tuan-tuan? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu dah ada. Al-Waqiyah ada kerana dia ceritakan apa? Pemelihara, penjaga. Jadi itu juga akan disebut pada Al-Munjiyah, Al-Mani'ah. Al-Mani'ah pun ada. Al-Mani'ah. Ada satu lagi. Al-Mani'ah. Mani'ah. Mani'ah. Apa orang kata? Pencegah. Pencegah. Menegah. Macam itulah. Okey, itu ada apa pada nama. Baik. Sebab itu tuan-tuan, Al-Mulk, nama dia Al-Mulk ini tuan-tuan, kita nak menyebut kepada perkataan mim lam kaf itu. Kita sebut Al-Mulk ini yang memerintah, yang menjaga, mentadbir, itu sifat yang ada pada seorang pemilik. Tuan-tuan dapat tu apa yang saya nak sampaikan? Sifat yang ada pada seorang pemilik. Maksudnya dia berkuasa buat atas pemilikan dia. Nampak tuan-tuan ya? Milik. Mulk, milik. Mim, lam, kaf ini. Tuan-tuan biasa kadang-kadang orang tulis apa? Hak cipta, terpelihara. Ini hak milik siapa? Kan? Hak milik siapa? Muluk, pemerintahan. Milk, milik. Kita pun ambil bahasa Arab kan? Milik siapa? Milik siapa? Mulk, milik. Pemilik alam ini dan kerajaan yang hebat. Ini siapa sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahtal milk. Ini siapa ni? Siapa yang pemilik ini? Jadi kita kata apa? Buku ini siapa miliknya? Kan? Kita kata kitab ini siapa miliknya? Siapa yang empunyanya? Jadi pemilik tu dia boleh buat apa sahaja yang dia nak. Dia boleh urus, dia boleh tadbir apa sahaja dengan sebab dia memilikinya. Milik. Kita sebut asal perkataan malaka ini memiliki. Dia yang mentadbir, dialah yang menguasai. Kalaulah kita kata kita ini sebagai milik, jadi tuan-tuan perkataan asal ni milik, malik ini tuan-tuan, segalanya itu akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita kata, saya empunya pemilik pada kitab ini. Tulis nama pun tertera nama saya Fairuz apa semua. Jadi saya berkuasa buat apa sahaja dengan buku yang saya miliki ini. Saya empunya, saya buat compose satu lagu. Senang-senang ke orang nak ambil pemilikan lagu saya itu kerana ia jadi hak cipta saya. Jadi tuan-tuan, kita ini kena sedar surah Al-Mulk ini menonjolkan apa? Pemilikan alam ini, urus takbir ini, semuanya akhirnya kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita nak timbulkan tuan-tuan surah Al-Mulk? Ini antara lain kita nak meleburkan kebongkakan dan ego yang ada pada diri kita. Itu makna tadabbur kita nak. Apa yang kita belajar, makna tersirat. Falsafah yang kita mungkin tak jumpa secara zahir bila kita baca pada terjemahan surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan untuk apa? Al-Mulk, kita nak tonjolkan daripada Al-Mulk ini adalah kehebatan, keagungan Allah.
Manusia ni hebat mana pun, kita ada kalanya kita ni ditinggikannya, ada kalanya kita direndahkannya, malahan kita juga boleh dijatuhkannya. Dan kita serahkan akhirnya hebat mana, kuasa mana, berkuasa mana, hebat macam mana pun kita, apa-apanya kita ini hanya pinjaman semata-mata. Jadi tuan-tuan, Al-Mulk ini besar bendanya. Al-Mulk ini besar bendanya. Yang makna pemerintahan, yang maknanya kerajaan, maknanya pemilikan daripada perkataan mim lam kaf ni. Yang kata ni milik siapa ni? Milik siapa ni? Yang kita sebut tu kan. Milik siapa tu dari segi bahasanya tu? Milik siapa ke? Jadi semuanya tuan-tuan hanya sekadar pinjaman oleh Allah kepada kita sahaja. Jadi tuan-tuan, surah ini makna tersiratnya sebenarnya dia nak ajar semuanya benda ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada anak, kita ada cucu. Ada anak kita ni hasil keluarnya daripada mani pada tulang sulbi daripada seorang lelaki selaku suami. Kemudian keluarlah daripada taraib, tulang dada seorang wanita. Lahirnya dengan izin Allah seorang anak. Jadi kita kata ini anak aku ni. Ya, ni anak aku ni. Ni tuan-tuan milik tadi. Mim lam kaf tadi. Jadi bila kita kata tu kita boleh luasa. Kita boleh buat apa saja. Ini anak aku ni, kita kata lagu tu. Ini anak aku ni. Sebenarnya zahir kita nampak macam tu tuan-tuan. Tetapi di sebalik itu hanya pinjam je. Allah boleh tak ambil bila-bila masa. Walaupun itu kata kita punya tu, anak kita tu. Ya, hasil daripada perkahwinan kita tadi tu. Tapi kita kata itulah anak kita. Ya, anak kita. Kita boleh buat apa sahaja. Kita takbir dia, kita jaga dia, kita urus dia. Tapi hakikatnya, ianya kembali pemilikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh ke buat sewenang-wenangnya? Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Jadi akhirnya nak ditonjolkan pada surah Al-Mulk ini kehaibatan sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada kita ini yang maha hebat. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yang maha hebat, yang Nabi dapat segala bentuk lah, apa seksaan, segala bentuk ancaman, cobaan, hukuman. Malahan ada cobaan untuk membunuh Nabi, cadangan untuk halau Nabi. Semuanya itu sebenarnya ada kuasa yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan pemilik sepenuhnya. Mungkin dengan cobaan, mihnah yang menimpa Nabi SAW itu, kita dapat secara zahirnya tengok, oh hebat orang kafir musyrikin Mekah. Dalam surah ni tuan-tuan, sampai ditonjolkan azab yang akan diterima orang-orang kafir kalau mereka buat sedemikian. Tak ada ke yang menyampaikan kepada engkau? Itu disebut dalam surah ini. Tuan-tuan, daripada sebesar perkara Allah takbir, Allah milik, sampailah sekecil-kecil perkara Allah jaga, Allah perintah, Allah urus, Allah menguasai dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok daripada awal cerita yang besar-besar, akhirnya manusia ni, hamba ni, sampai nak perlu air pun kita minta Allah. Sampai nak punya air pun Allah singgung dalam ayat terakhir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gharra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau aku bagi kering air, lagu mana? Tengok tuan-tuan. Kalau cerita ayat 1, 2 tu dah cerita Allah pegang ni, Allah cipta 7 petala langit. Itu benda besar. Tapi bila tak ada air je pun sampai kita minta Allah. Surah Al-Mulk itu tuan-tuan. Itu yang disebut berkenaan dengan awal. Ada apa pada nama pada surah Al-Mulk ini. Jadi tuan-tuan, yang kita nak sebut pada surah Al-Mulk ini, Allah nak sampaikan berkenaan dengan pengagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga contoh-contoh yang saya sebutkan. Saya nak tonjolkan apa tuan-tuan? Pemilikan yang ada pada diri kita, empunya yang ada pada diri kita itu bukan bersifat kekal selama-lamanya. Ia hanya bersifat temporary sahaja, kerana semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila timpa di musibah, kita sebut apa?
Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Balik lillah. Wa inna, kita ni balik pula ilaihi raji'un. Padahal kita ni lah yang paling powerful dalam dunia. Kita rasa gah lagu tu lah. Kita rasa hebat macam tu lah. Tapi kalau kita baca daripada surah Al-Mulk, yang menguasai kerajaan, yang menguasai pemerintahan, bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepada pinjam tadi, tuan-tuan, saya nak pergi pinjam buku. Saya berminat buku Hamka ni. Contohnya, saya pergi pinjam. Lepas tu pula, kena sign, kena setuju, agreement. Tuan boleh pinjam, tapi lepas seminggu, tuan kena kembalikan. Jadi kita berkuasa penuh tak, tuan-tuan? Udah lu kena jaga, tak boleh koyak, tak boleh apa. Berminat sungguh ni. Tapi istilahnya, pinjam. Jadi kita kena kembalikan. Hebat sangat. Saya ni hebat ni. Saya boleh mampu, boleh beli ni. Tak payah nak patah-patah balik, nak balik-balik pinjam. Tapi bila kita pinjam, kita kena akur tak? Kena akur, tuan-tuan. Jadi yang mengatur kehidupan kita ni bukan sewenang-wenangnya boleh buat lagu mana kita nak buat. Apa saja kita nak buat. Bila namanya pinjam, walaupun hakikat nampak, oh aku boleh buat je apa saja. Tapi milik itu bukannya seputus-putusnya, sewenangnya ada pada diri kita selaku manusia. Jadi surah Al-Mulk ini Allah nak kata apa? Al-Mulk ni Allah lah. Dialah pemilik keseluruhannya. Dialah yang penguasa keseluruhannya. Dialah raja yang menguasai sepenuhnya. Sebab itu tuan-tuan, kita dah habiskan surah Al-Fatihah. Boleh baca dua wajah ni tuan-tuan kan? Maliki yaumiddin. Satu lagi apa? Maliki yaumiddin. Apa yang pertama? Maliki yaumiddin. Ejanya tu macam sopa tuan ni. Tapi bacanya panjang. Satu lagi tak ada ni. Tuan-tuan dapat Quran, balik Mekah, balik Umrah, depan tu dia tulis apa? Malik. Dulu Malik Fahad kan dia tulis. Sekarang ni Malik Salman apa semua kan. Dia pendek, dia tak baca Malik. Jadi kalau baca yang ni, semata-mata yang ni, asal mim lam kub, mim lam kub, mim lam kaf ni lah tuan-tuan. Malik yang memiliki Malik. Makna dia apa? Raja. Itu kita sebut mulk tadi tu. Mim lam kaf. Yang memiliki tu siapa? Allah. Malik tu dia, Malik pun dia. Malik pun dia, Malik pun dia. Itu yang surah Fatihah kita baca tu kan. Maliki yaumiddin. Dalam wajah bacaan yang lain, Maliki yaumiddin. Malik Fahad, Raja Fahad. Malik Salman, Raja Salman. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari agama, hari pembalasan. Jadi kedua-duanya itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sebut ada apa pada nama. Baru yang first tu, Al-Muluk tadi. Al-Waqiyah sebagai pemelihara. Penjaga. Itu. Kerana apa memelihara, menjaga apa dia? Al-Munjiyah, menyelamat. Al-Mani'ah, pencegah. Ini yang disebut antara yang dipetik daripada sabda Nabi SAW. Itu saya sebut. A, ada apa pada nama. A juga adalah ada hadis pada kelebihannya. Ada hadis pada kelebihan. Ada hadis pada kelebihan surah. Ada hadis menyatakan pada kelebihan surah. A. Ada hadis pada menyatakan tentang kelebihan surah. A tadi kita sebut ada apa pada nama. Yang kedua ada hadis pada menyatakan kelebihan surah. Baik. Hadis yang menceritakan pada kelebihan surah ini, saya boleh bagilah lebih daripada satu menyatakan tentang kelebihan surah ini.
Antaranya sumber kita baca daripada Jakim sendiri. Saya bacakan mafhum dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada Al-Quran itu ada satu surah yang jumlah ayatnya 30 ayat semuanya. 30 ayat semuanya. Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya. Surah itu adalah surah Al-Mulk. Tengok kita sebut tadi Al-Mulk. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan Imam Tirmizi, hadis hasan. Jadi tuan-tuan, disebutkan ada kelebihan pada surah ini. Jadi A yang pertama adalah apa ada pada nama-nama itu. Kemudian A juga menyatakan pada perkara kedua ada hadis pada kelebihan surah ini. Hadisnya menyebutkan apa? Surah ini dapat memberikan pertolongan orang yang membacanya sehingga diampunkan dosa. Apa kelebihannya tuan-tuan? Dapat pertolongan daripada Allah dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, surah yang ini juga, yang kedua disebut adalah penyelamat. Saya tak tulis kat situ tuan-tuan. Kita boleh masuk tentang mana-mana penyelamat. Itu dulu. Al-Munjiyah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, beberapa sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka bahawa itu adalah kubur. Lalu didapati adanya seorang lelaki membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW lalu berkata, mafhum dia, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku sangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga ia khatam. Maka jawab Nabi SAW, hiyal mani'ah. Ada disebut tu, pencegah. Wahiyal munjiyah. Itu Nabi sebut, hadis riwayat Imam Tirmizi, dan ia adalah penyelamat. Munjiyah tunjihi min azabil qabr. Maka baginda menjawab, surah tersebut adalah surah penegah. Ataupun saya kata pencegah tadi. Penegah. Dan juga surah itu adalah surah Al-Munjiyah, penyelamat. Yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Jadi A adalah ada hadis pada